Dipersilakan pada pembacaan kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya mujibad da'wat. Sahabat yang paling dikasihi Ustaz Said Nur Hisham, Adinda, Imam Muda, Ashraf, para asatizah yang begitu tawadhu, muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebahagian daripada topik yang saya nak bincangkan, 2 daripada 4 telah pun dibincangkan oleh sahabat saya, adinda saya, Imam Muda Ashraf Al-Mutamarid, yang saja buat-buat sakit. Alhamdulillah, saya dah tahu dah. Tadi pagi tadi dia kata saya sakit. Dia kata, mana tak boleh lah, sakit pinggang lah, lutut bengkak lah, macam-macam. Walakinil asaf, kita tahu dia, adik kita. Akhirnya surat rasmi sampai juga. Masa dah habis. Itulah, betul lah apa kata Ustaz Said. Bawa mikrofon, jangan bawa limau, tak jadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Berkaitan dengan gaya hidup. Manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau berbincang tentang gaya hiduplah punca orang Islam buat maksiat. Gaya hidup yang tidak stabil, punca orang Islam bergelumang dengan hutang. Contoh, masuk dalam surah khabar, dalam putusan kalau tak salah saya, apabila kita dapati hampir 80% yang berhutang kad kredit adalah anak-anak Melayu yang beragama Islam. Kenapa? Kerana cara hidup mereka yang salah, yang tidak bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, membincangkan berkaitan dengan gaya hidup itu cukup banyak. Jadi 4 bahagian saja yang telah saya bincangkan dalam kertas kerja itu. Jadi 1 berkaitan tentang harta, yang kedua berkaitan dengan makanan. Alhamdulillah dah dibincang oleh Imam Muda Ashraf, dan ditambah pula dia bagi sedap lagi dengan ajinomotonya oleh yang berbahagia Ustaz Said Syarabuddin pula dah. Ustaz Said. Dan seterusnya insya-Allah saya akan bincangkan berkaitan dengan pakaian dan aksesori. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya letakkan pakaian-pakaian ini nak memberitahu kepada kita bahawa kita nak mengaplikasikan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menyebut innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik, suka kepada kecantikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi nak bagi tahu dalam syarah Sahih Muslim. Dia menjelaskan kepada kita bahawa nak bercantik, nak berhias tidak salah dalam Islam. Kalau kita mampu nak pakai baju yang macam ada dalam gambar ini, pakailah tuan-tuan, tak salah. Saya takkan kata haram. Ya, Ustaz Aizam takkan kata haram. Dr. Basit takkan kata dalam tanyalah Ustaz. Program yang cukup menarik. Haram, takkan. Dr. Basit kata kalau aku boleh, aku tak pakai juga. Mana Ustaz Basit? Ya. Kita boleh mata. Okey, orang perempuan, pakailah baju. Semalam saya baiki. Tuan-tuan perempuan, harap tenang. Semalam saya baiki slide saya ni sebab saya takut akan dicemu dan dimarahi oleh abang sifu saya pada abang sifu. Tak ada abang sifu ni, nak marah ni, tanya aku tak, dia tak ada. Abang sifu kata kenapa mesti itu perempuan juga pakai tudung? Jadi saya letakkan gambar skirt. Maknanya tudung, bila kita keluar pakai pakaian muslimah sejati ikut syariat, alhamdulillah bagus, saya dapat pahala, tuan-tuan dapat pahala. Yang skirt-skirt ni pakailah kat rumah. Cukup menarik tuan-tuan dan puan-puan. Inilah gaya hidup di rumah dan di luar rumah. Okey. Tuan-tuan, apa prinsip dia? Prinsip dalam kita mencari gaya hidup yang betul, dalam khususnya bab pakaian dan aksesori. Pertama, jangan keterlaluan dalam membelanjakan untuk kelihatan cantik dan menawan sehingga membawa kepada pembaziran dan kemudaratan, tuan-tuan. Ini jelas seperti mana yang dibacakan oleh Imam Muda Ashraf tadi, yang Allah kata innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang membazir ni kawan syaitan. Memang kawan syaitan, tuan-tuan
hormati sekalian, maka jangan kita buat satu perkara sampai membazir. Kasut sampai kena buat satu gedung khusus untuk kasut kita. Tudung sampai terpaksa satu bilik khusus untuk tudung kita, yang oningnya, yang bermaniknya, yang ada labucinya. Tuan-tuan, jangan sampai membazir. Gunakan duit itu sebahagiannya untuk ibadah, untuk kita gunakan bantu orang lain macam mana yang disebut oleh Imam Muhammad Ashraf sebentar tadi. Yang kedua, jangan terlalu kedekut sehingga kelihatan kotor dan selekeh. Tuan-tuan, Islam tidak selekeh. Itu sebabnya saya cukup tertarik apabila kalau kita membicarakan tentang selekeh dan bersih ini, Nabi SAW dalam kitab Syama'il Rasul, kalau boleh kita rujuk juga dalam kitab Ibn Kathir Al-Bidayah wa Nihayah dalam bab sifat Nabi SAW, Syama'il Rasul, Dr. Zahdan selalu sebut dalam bab-bab buku-buku Syama'il Rasul. Rasanya Telaga Biru ada mengeluarkan azab saya. Kalau tak silap, kalau tidak mungkin telaga lain. Bacalah tuan-tuan, belilah buku Nabi ni. Nabi SAW seperti mana yang disebut oleh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Nabi ni kana baina yaradaya Rasul al-Mishk. Ada dengan Nabi sikat, tuan-tuan. Untuk apa? Untuk sikat, nampak kelihatan cantik, tuan-tuan. Janggut Nabi sikat, tak ada nampak ke kanan dan ke kiri, pendek sebelah, pendek panjang sebelah. Itu gaya hidup yang tak betul. Jadi kita nak jelaskan kat sini, jangan terlalu nampak Islam itu kotor. Islam itu kena nampak smart. Tengok tuan-tuan, tengok Dr. Basit, Masya Allah, handsome. Inilah gaya jubah yang sebenar. Sebab ada orang tegur saya, tuan-tuan, dengan izin, bukan parlimen ni, dengan izin. Pernah hari tu saya pergi ceramah, pakai jubah. Balik Mekah je lah, pakai baju mahal lah sikit kan. Bukan mahal sangat pun, ada RM60 beli kat tepi jalan tu pun. Kalau dia tahu lah, cuma dalam kotak. Jadi pakai tu gosok elok. Tak rumah saya gosok, bibik saya pula gosok kali kedua. Kita pakai tuan-tuan, balik lepas ceramah tu adalah seorang datang, Ustaz, saya cukup minat lah Ustaz cakap bagus, masuk dalam hati, touching Ustaz. Satu nasihat, boleh tak terima nasihat? Allahu Akbar. Saya kata kalau tuan boleh nasihat, saya syukur sangat. Apa benda? Kalau boleh janganlah pakai baju berkilat macam ni Ustaz. Fitnah, ini haram. Saya kata, sudah. Saya kata, habis macam mana bajunya? Nabi SAW kalau dia pakai, tuan-tuan tengok ni, dia cakap dengan saya, berkedut-kedut, itulah tanda zuhud. Tuan-tuan, kalau macam itulah Nabi SAW. Nabi ni ada sebab. Bacalah kitab-kitab sejarah. Antara yang boleh saya suggest kepada tuan-tuan yang dah diterjemah, bacalah kitab Fiqhus Sirah karangan Said Ramadan Al-Buti. Walaupun dia sokong Bashar Assad, tapi saya tak boleh cakap apa pada dia sebab dia guru saya. Bacalah buku tu, Fiqhus Sirah, dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Bacalah kenapa Nabi itu tidak kaya. Ada sebab dia, tuan-tuan. Kalau saya sebut ni, masa pukul 5.30 siap. Baik, jadi Islam nak ajar kita bersih, nampak penampilan yang baik. Kalau kita baca dalam sejarah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Ustaz Fawaz boleh tegur kalau salah, bahawa apa yang saya baca dalam masa kami belajar tu, Syarhul Majallah, berkaitan dengan kaedah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifah ni dia seorang businessman, dalam masa sama dia seorang ahli agama yang hebat. Dia ketika dia meninggalkan lebih kurang 500 kopiah, 500 lipa, 500 baju dan sebagainya. Ini salah satu riwayat yang menyatakan bahawa Abu Hanifah ni dia gunakan duit itu. Tapi dalam masa sama dia berzakat. Dalam masa sama dia menggunakan pada tempat-tempat yang baik, tuan-tuan. Ya, yang seterusnya, prinsip yang ketiga, jadilah golongan yang bersederhana dalam berhias. Maksudnya bersederhana itu kita tidak keterlaluan. Tidak keterlaluan nak ikut orang atas. La tanzuru ila man huwa ala. Jangan tengok orang atas kamu. Tengok gitu orang pakai BMW, kita nak pakai BMW sedangkan gaji 1,200. Orang kahwin 3, kita nak kahwin 3 juga, gaji 1,200. Itu tak betul. Maka kita tengok ukur baju pada badan kita, tuan-tuan. Kalau XL, belilah XL, jangan beli double XL. Seterusnya, menghiasi tubuh badan. Itu dari sudut pakaian. Pakaian itu tidak salah, tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan tengok gelap? Oh, kucing. Baik, menghiasi tubuh badan. Ada setengah orang, dia ada duit banyak, tuan-tuan. Memang duit banyak. Kadang-kadang ada yang saya jumpa, Ustaz, you know, saya ni satu bulan hampir dekat 7,000 for my body only. So, saya tak ada masalah. Adakah saya kata, dia akan cakap, saya akan kata, haram, tak boleh. Tak apa. Berapa pendapatan,
Dia kata, pendapatan saya satu bulan hampir dalam 120,000 Ustaz. So why not you guna 7,000 untuk satu bulan mandi susu, mandi suluh, betul kan? Mandi air susu. Mandi air susu tuan. Kita nak mandi susu mahal. Dia mandi dengan susu. Doktor Zahlan boleh pala, Masya Allah, ada orang macam ni. Ada, memang ada. Saya dah jumpa dan dia kata boleh tak untuk hias badan. Baik, ini hukum dia. Panjang hukum dia tuan-tuan. Ni nak, kalau nak bincang cukup banyak, memang kitab dia pun dah banyak orang bincangkan hal ini. Baik, syarat-syarat wasatiyah dalam menghiasi tubuh badan. Boleh, kalau kita ada duit macam mana, apa pun, tengok. Kita nak buat pembedahan kosmetik ke apa benda, tengok kepada prinsip-prinsip ini tuan-tuan. Pertama, niat dan tujuan kita untuk apa? Okey, untuk apa? Kita buat tu untuk apa? Untuk suami? Kita buat tu untuk tunjuk pada orang? Kita buat itu untuk belagak, untuk sombong? Itu adalah pengukur kepada hukum, sama ada halal atau haram. Yang kedua, keperluan. Perlu atau tidak? Macam botox. Botox diharamkan di dalam fatwa kebangsaan kita tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Diharamkan kerana kesannya terlalu tinggi. Saya hadir ketika perbincangan berkaitan tentang hukum botox. Botox ini cukup menakutkan dan kita akan bincangkan hukum tersebut. Tetapi apa yang saya nak ceritakan bahawa dia kadang-kala ia boleh menjadi keperluan. Sebagai contoh, orang kena stroke. Bila kena stroke, muka dia akan herut. Minta maaf kalau ada yang kena stroke, tapi itulah realiti. Muka dia akan herut, mulut dia akan rebeh ke bawah sebab dia selalunya berpunca daripada saya lupa. Hypertension. Allah, lama tak guna bahasa Inggeris, minta maaf. Okey, hypertension, selalu stres. Jadi dia boleh kena pada stroke. So kita boleh cocok dalam kerajaan, dia bayar. Semua kerajaan bayar. Kalau government lah, pencin dia akan bayar dan akan elok balik. Ya, tuan-tuan sahabat sekalian. Itu dibenarkan. Ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, hukumnya akan jadi berubah menjadi haram. Tiada kemudaratan. Tidak boleh memudaratkan. Macam berlaku beberapa bulan ataupun beberapa tahun yang lepas, pergi sedut lemak pada orang yang bukan pakar. Kemudian pakar pula tidak membenarkan, dia buat sendiri-sendiri. Maka bila dia sedut tak minta izin suami pula, maka hukumnya jadi haram. Yang sedih pula, meninggal dunia tuan-tuan sahabat sekalian. Cukup menakutkan. Maka dalam hal ini kena tengok, jangan sampai mudarat. Rujuk dulu. Ni orang jual baiki mata, senang-senang baiki mata, cik bubuh air pedih, gosok mata. Dr. Mahaya kata, aku buat kajian PhD mak. Tak ada pula jumpa. Betul kan Dr. Mahaya kan? Tengok. Walaupun dia ibu kepada Ustaz Fawaz, tapi macam ibu kita juga, selalu nasihat kami. Baik, jadi kena tanya pakar. Rujuk pakar tuan-tuan sahabat sekalian. Tidak bercanggah dengan uruf. Ini pun penting. Kalau kita nak warnakan rambut sebagai contoh, memang dalam Islam tuan-tuan sahabat sekalian, dalam Islam mewarnakan rambut dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia mengharamkan rambut warna hitam, dia tak bagi. Ya, tak bagi berdasarkan kepada hadis Nabi yang cukup banyak. Kemudian tiga mazhab lain, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengharuskan, kecuali mengharuskan semuanya warna hitam itu diletakkan sebagai makruh saja. Okey, kita ambil pandangan, kita nak guna kata jumhur, pandangan jumhur. Jadi kalau kita nak ambil wasati, janganlah pula kita pergi, kita tengok uruf. Mentang-mentang saya tahu hukum, saya datang nasib baik saya tak pakai rambut warna biru. Kalau saya birukan rambut, tuan-tuan tengok, Ustaz Izhar rambut warna biru, kata sebagai contoh. Atau rambut Ustaz Izhar warna pink sebelah, warna krim sebelah. Maka ia dah bercanggah dengan uruf. Kena tengok pada uruf tuan-tuan sahabat sekalian. Yang seterusnya mendapatkan keizinan daripada pakar perubatan yang diiktiraf. Okey. Dalam bab bulu-bulu ni tuan-tuan, dia ada hukum. Tengok Islam, dia nak jaga kita agar berada dalam keadaan wasati. Beruk ni, beruk yang saya tunjuk kat sini bukan muka sebenar. Saya nak bawa ni sebab apa? Sebab dalam hukum mencukur bulu kening ni, ramai orang tanya saya tuan-tuan. Orang confused sebab ada setengah ustazah kata boleh, cukurlah kalau dengan izin suami. Okey, sekarang ni saya nak jelaskan betul-betul tuan-tuan. Benda ini dibincangkan oleh para ulama. Antaranya Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Binihadul Muhtaj oleh Allahu Akbar.
Nihayatul Muhtaj dalam kitab Imam Abu Hanifah juga membincangkan dalam Hasyiah Ibn Aididin. Dia bincangkan dalam hal-hal ini tuan-tuan, dalam mazhab, dua mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, sebab masa nak habis jadi kelang kabut. Boleh cukur bulu kening, boleh cukur bulu kening, tetapi ini ni yang tetapi ni sikit berat ya. Ibnu Abidin kata tetapi mestilah bulu kening itu sama macam bro. Dia bersambung dengan cyber. Ni dibincang oleh Hasyah. Bulu kening bersambung dengan cyber. Cyber bersambung dengan janggut. Janggut bersambung dengan lisan. Bulu hidup. Jadi Ibnu Abidin kata kalau katakan suami tengok takut, maka boleh cabut. Boleh cabut mesti tengok pakar. Pakar kata kawasan ini adalah kawasan bulu kening, maka kita cukur kawasan ini saja. Tapi kalau dah jadi macam ni bentuk normal, serong, bersudut, lengkung, lurus, itu dah terlebih orang kata dah terlebih sudah, kalau orang Sabah kata. Jadi dah terlebih, maka hukum tak boleh. Jadi kita tengok, kita ukur. Okey, kalau katakan saya balik, isteri saya tengok, ada lebih sikit lah, cabut, tak apa, tak ada masalah, sebab tu bulu kening apa duduk dekat dahi kan? Maka boleh lah. Dah ada basi. Tak apa. Saya sekarang sebab ulama-ulama hadir depannya tu. Tuan-tuan, kalau waktu kata hadas, apa Ustaz Musni kata dia sebagai bukan Ustaz Fawah, kata dia sebagai hadas, saya lantai tak apalah. Ulama boleh duduk atas ni pun tak apalah, dipijak. Tuan-tuan, hiasan untuk rambut, tu saya dah bincangkan tadi, hukum rambut tak ada masalah. Tak ada gambar. Kalau tekan rambut saya macam ni, tuan-tuan, ataupun macam ambil hak sebelah tu, kalau mari memang tak sesuai, uruf kena tengok. Maknanya kalau kita nak rambut kita tu, tengoklah keadaan. Mana warna inai, warna gelap sikit macam inai, itu dibenarkan. Terima kasih Ustaz Zaharuddin, saya dah datang. Okey, cepat-cepat sikit. Pengharaman dalam pembedahan kosmetik ini juga diharamkan, tuan-tuan. Ramai sangat. Saya bukan apa, sebab saya pernah tengok. Kadang-kadang untung juga jadi mursyid imam muda ni. Ya, Ustaz Said, dia dah tengok ayam. Tengok ayam di sebelah ayam tu. Saya bukan tengok ayam, tetapi tengok ibu ayam. Well, no. What mean ibu ayam? Saya pergi, tuan-tuan. Kami pergi ibu ayam yang lelaki nak jadi perempuan. Ini pembedahan kosmetik. Tuan-tuan, kesan dia teguh. Dekat KL tu, dia ada satu tempat namanya, tuan-tuan, kalau pergi, tuan-tuan, tingkat 1 adalah pejabat, tingkat 2 adalah bilik gerakan. Bilik gerakan. Masuk bilik tu, pegawai petugas. Shelly. Bukan nama sebenar. Jantan, tuan-tuan. Lelaki. Tapi tubuhnya macam perempuan. So bidik macam perempuan. Dahi keluar, pipi dia lain, dada dia agak berbeza sedikit. Dia buat macam Rasulullah. Kulit dia, tuan-tuan, cantik. Saya cakap di rumah saya, kulit dia, tapi nanti awak lelaki. Tapi nak cerita, lebih kurang awak lah, saya kata. Isteri saya kata, dia pakai kosmetik apa? Cuci muka macam mana? Tuan-tuan, hukumnya haram. Dia suntik botok sini. Saya kata, berapa kos cuci muka, bagi buah dada naik sikit, punggung ni, gini, mantap. Dia kata, sekurang-kurangnya dia habis RM1,000. Nak buang kemaluan tu dia akan buang. Dia kata dalam proses, tapi kena makan hormon selama 1 tahun. Doktor akan suruh, ni doktor tak betul ni. Doktor ni kalau doktor Islam, haram, berdosa, masuk neraka, kena laknat Tuhan. Kata Ustaz Zahid terus. Kena laknat Tuhan. Sebab apa? Dia tolong. Betul Dr. Maria kan? Dr. Maria kata okey. Dia nak buat tu kena makan hormon selama 1 tahun. Kemudian kalau pembedahan itu, maka masa selama 4 bulan tak boleh bangun daripada katil. Sebab nak tukar spare part. Nak tukar spare part tu, ni enjin kereta. Kereta wajar nak bubuh kereta
pisah punya enjin. Habis out tuan-tuan. Memang rosak. Itu sebab dia berlaku. Jadi dua ni ada yang tak buat, ada yang buat. Tapi yang buat banyak kan dia 50-50. Imma maut, imma hidup. Antara dua. Tuan-tuan sama sekali. Jadi banyak juga dia orang buat pembesaran payudara, memanjangkan dot dan sebagainya. Okey, kesan botox. Tuan-tuan tengok tu. Syaruhan. Saya dah cakap. Datuk, please don't take my face because my face the only one in Malaysia. So you please lah, you ambil muka orang lain, please. Jadi tak jadi. Jadi itu sebelah tu muka saya lah tu. Kalau botok atau pembedahan kosmetik boleh jadi macam saya. Boleh. Sebab punca dia tengok bawah tu. Itu kesan yang sebelah. Yang sebelah tu sebab yang sebelah ni kalau tuan-tuan nak tahu muka dia kenapa jadi muka macam tuan-tuan cuba fikir sejenak. Tak apa, tuan jawab. Tak ada masa. Tak payah fikir. Tengok mata dia lebih kurang macam mata ikan hiu. Ni Korea ni. Sebab dia terlalu suka nak jadi macam ikan hiu. Jadi dia buat cocok biar bentuk muka macam ikan hiu. Jadi ini muka dia hampir sama dengan mata ikan hiu tu. Cuma dia masih manusia. Ada lagi yang satu tu muka harimau. Muka dia berimau tuan-tuan. Sebiji dengan taringnya. Pembedahan kosmetik hukumnya haram. Taghyir khalqillah, mengubah ciptaan Tuhan. Yang ni tatu memang diharamkan lah, sebab tatu ni kos dia kita buat RM2,000. Tapi nak hilangkan tatu balik hampir dekat RM30,000 nak buat pembedahan tu balik. Jadi ada berlaku ni untuk saudara baru. Saya nak bantu Sifu. Tak ada Sifu. Dah balik ke Sifu ni? Okey, Sifu. Dia ada orang saudara baru, dia buat tatu kat bahu ni, dekat bahu. Jadi bila buat tatu, dia jumpa kawan-kawannya. Oh, you sekarang sudah Islam. Sekarang you semayang apa pun tak dapat. Pertama, you tak sunat. Yang kedua, you punya tatu tak buat. Oh, dia pun pergi jumpa doktor. Doktor cek. Oh, ini kena buat pembedahan. Kos dia hampir dekat RM32,000 tak salah saya. Jadi bila dia tu macam mana? Dia baru jumpa kawan balik. Ini salah ni. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, sama ada saudara baru ke, saudara lama ke, daripada kecil Islam ke, jumpalah orang yang tahu. Telefon Dr. Zahruddin, ni boleh ke ni, nak saham ni? Dr. Zahruddin kata, okey, beres, 1% for me. Okey. Kurang Dr. Zahruddin petang-petang ni, dia orang ni ngantuk ni. Okey, jadi kalau katakan, tuan-tuan, tanya, dia pun pergi tanya kawan dia balik. Kawan dia jahil, dalu fa'dalu, dia sesat dan menyesatkan kawan. Dia pergi jumpa kawan kata, dia bagi tahu kawan ni, saya tak boleh, mahal tak duit. You kena buat juga, kalau tak sok semayang. Dia pun balik rumah, dia panaskan serika. Bayangkan dia, saya ni saya tahu dia. Sebab apa saya tengok bahu dia berkerutuk gitu. Tapi tatu dia tu dia masih lagi teruk, jadi masuk ke dalam daging habis. Saya kata kenapa boleh jadi macam ni? Sebab salah fatwa dia kata. Kenapa saya jumpa ustaz lambat dia kata. Nampak macam ni jodoh kita lambat. Okey, ni kesan dia. Tatu tu kesan tak apa nak elok. Jangan buat tuan-tuan, kalau buat ni takut tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Okey. Tiada unsur-unsur mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ini kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala larang kita seperti mana Allah sebut dalam surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqman ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman pesan kepada anaknya, jangan kamu syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya syirik itu amat besar dosanya, amat besar azabnya. Justru jangan kita buat syirik. Syirik ni orang nampak pergi sembah tokoh, lepas tu pakai salib. Itu tidak wasati. Wasati kita kena faham lebih besar dimensinya. Antaranya ni syirik. Jumpa bomo, nak bagi cantik ramai tuan-tuan. Kawan-kawan saya ramai doktor-doktor gigi. Tapi diorang ni tak mau nak buat gigi saya free, mesti kena bayar juga. Kawan gigi ramai. Diorang kata, ustaz, tahu tak? Aku kan, kalau aku scan, ini takut. Kalau scan, mesti akan nampak ni. Ni, merah-merah ni tuan-tuan. Itu adalah susuk. Susuk ni banyak. Dia ada susuk emas, ada susuk macam-macam lah. Saya pun tak ingat lah tuan-tuan. Jadi dia nak bubuh susuk ni melalui jin. Dia gunakan syaitan, iblis, jin dan sebagainya, menggunakan bomok yang sebenarnya. Lebih kurang lah.
Dia gunakan bomoh. Jadi kalau bomoh susuk ni bukan bermaksud bila dia mati jadi hantu dah. Dia mati nanti takut masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sekali-kali kita buat benda kerana nafsu semata-mata. Pernah suatu hari orang datang jumpa saya, tuan. Perempuan datang, dia nak minta tolong macam mana nak bawa jumpa dengan Darul Syifa, Datuk Arundin. Jadi bila dia datang suami datang. Suami masuk bilik saya. Ustaz tolonglah. Duduklah. Suami isteri pun duduk. Suami duduk. Saya kata kenapa? Apa masalah suami? Sakit Ustaz. Sakit. Sedih. Ada kat pejabat saya datang kat UKM. Jadi saya pun kata, apa sebab dia punca? Sebenarnya Ustaz, suami saya ni bodoh sangat. Terasa hati saya. Saya kata, kenapa suami bodoh sangat? Boleh isteri cakap macam ni? Sakit hati kita ni, tuan-tuan. Kita orang lelaki, isteri cakap bodoh. Kalau bodoh suami tak apa. Lepas tu saya kata, kenapa jadi macam ni? Dia kata cerita dia sebenarnya gini Ustaz. Suami ni teruk sangat. Kalau saya suruh dia makan abang, dia akan makan nasi saja. Kalau sebut makan nasi, saya makan nasi saja. Lauk, dia takkan ambil. Kena bagi tahu, awak kena makan nasi, lauk dan semua yang ada di depan awak kena jamak. Jadi bila dia makan, tuan-tuan, dia tak minum air. Kena bagi tahu, minum air juga ya. Baru minum. Saya kata kenapa dia macam ni? Lepas tu barulah buka cerita. Sebenarnya Ustaz, dia ni dibuat orang. Ini saya suka dengar. Sikit-sikit buat orang, sikit-sikit buat orang. Awak tu kata perut besar, kena buat orang. Padahal barah, kanser. Pergilah cek doktor. Oh tak nak, bomoh juga pergi. Nak juga syirik. Jadi dia kata buat orang. Saya kata siapa yang buat? Tak tahu dia. Saya kata siapa yang buat? Saya Ustaz, saya yang buat. Lagi. Saya kata macam mana puan boleh buat? Saya bagi nasi kangkang. Tuan-tuan, bodoh sungguh suami dia jin. Lepas tu saya kata, ini susah ni. Saya kata kena pergi jumpa Darul Syifa. Itu pun kalau Darul Syifa boleh bantulah, insya-Allah kita usaha. Tapi kenapa tak pergi jumpa Tok Bomoh, ambil balik aja kan? Tak usah. Tak ada Ustaz, Tok Bomoh tu mati dah. Boleh better. Boleh better tuan-tuan. Jadi isteri ni macam mana? Suami ni kesian. Saya kesian suami dia. Bila okey bangun dia bangun, tak jalan. Dia jalan. Bang jalan bang. Pakai kasut ya? Memang begitu satu-satu jalan, pakai kasut, lepas tu jalan. Turun tangga ya? Turun tangga. Ya Allah tuan-tuan. Jadi jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang masuk ni. Okey tuan-tuan, kesimpulan alhamdulillah. 2 minit demo tuan. Okey, kesimpulan gaya hidup. Apa dia kesimpulan gaya hidup? Cukup kan? Pertama, kenapa gaya hidup perlu diwasatikan? Betul ke bahasa saya Ustaz Zahran ni? Dr. Zahran nanti marah saya. Bahasa teruk. Ustaz Zahran ni dia suka tegur-tegur adik-adik dia. Kami ni ramai-ramai ni tuan kan. Semua ni adik-beradik kata ni. Setiap bulan kena jumpa. Kena laporkan apa yang kamu dah buat. Buat maksiat kena sebab. Ya? Bagi kenyataan salah dalam TV kena marah. Salah. Kena well prepared. Cakap itu ni abang-abang ni. Dr. Basit, Dr. Basit abang paling garang sekali. Boleh. Aku. Tapi abang Basit ni dia baik dengan saya ni. Dia sayang sama saya ni, alhamdulillah. Okey, baik. Islam merupakan agama yang membentuk generasi agar bersifat kesederhanaan. Ini kita kena pegang. Dalam hidup kita nak apa-apa pun dalam rumah tangga biarlah sederhana. Jangan berlebih-lebih sangat. Kita sayang suami kita. Pergi umum dekat masjid. Saya nak umumkan saya begitu sayang pada suami saya. Masuk dalam surat khabar. Bukan surat khabar Malaysia lah, luar negara tu. Tengok lepas 2 bulan cerai. Sebab terlalu over. Jadi jangan over. Sederhana tuan-tuan. Dan jangan terlalu teruk sangat. Sayang suami kamu. Benci aku. Itu tak boleh, dia kena sederhana. Sayang, tetapi sayang Allah itu melepasi segala-galanya. Jadi, bila kita cakap macam tu tuan-tuan, kalau ustaz-ustaz kita ni, isteri-isteri dia ada di sini, mereka nak kahwin lain, isteri-isteri tidak akan marah. Begitu Ustaz Bawas? Saya kata betul, tepuklah orang lelaki. Come on lah, saya tolong ni. Saya makan tadi tidur kat luar ni. Dan semalam Ustaz Zahran nak, tapi saya kata tak boleh, bini aku hati.
Astagfirullahaladzim, apa penalu ni? Okey, kesederhanaan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kesederhanaan dalam cara hidup, cara Nabi makan, cara Nabi minum, whatever tuan-tuan, semua. Kalau kita tengok cara Nabi bercakap, Nabi berjalan, Nabi segala-galanya. Nabi bergurau, Nabi tak bergurau melampau-lampau, maki hamu orang, tak ada. Nabi gurau suka, Nabi suka main dengan budak-budak, Nabi suka main dengan orang muda, ya. Nabi suka main dengan orang tua-tua. Ya, semua Nabi suka main. Tapi kita sekarang ni pilih bulu, nak gurau dengan orang, kita nak gurau. Dia sebab dia pakai jenama LV, aku nak gurau dengan dia. Jenama LV tu beg mahal lah, harga 14,000 satu beg. Macam-macam. Yang ketiga, jangan cuba mengeksploitasikan kesederhanaan baginda itu sehingga menampakkan Islam itu agama yang kolot dan tidak bertamadun. Islam kena kotor, Islam kena nampak tudung tu sampai ya Rabbi, kotornya, berkeduk sana berkeduk sini. Islam tak macam tu. Islam nak kita jaga penampilan. Nabi jaga penampilan. Tak percaya, tuan-tuan, bacalah buku tu, kitab Syama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah, cari. Mungkin tak tanya Dr. Zahzan, kalau Dr. Zahzan tak keluar kan, tanya kat mana boleh dapat benda macam tu. Mana yang ketiga ni? Keempat, manusia yang beranggapan Islam adalah ibadah, solat dan zikir semata-mata adalah sesat dan bercanggah dengan konsep dan prinsip wasati. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, doakan kami, semua kami ni agar kekal, sebab takut ada benda-benda yang berkaitan dengan baik ni, orang buat baik, kita buat majlis-majlis ilmu macam ni, orang marah, orang tak suka, orang akan usaha untuk menjatuhkan kita. Jadi oleh demikian, doa biar semua muka-muka yang ada ini dipanjangkan umur. Kenapa sifu dia tengok belakang, dia tak mau tengok muka saya? Dia macam marah saya. Semua yang abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang ada kat sini, kami bersatu padu, tidak bergaduh, saling hormat menghormati, saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Sebab masyarakat, rakyat akan lihat kepada ulama. Kalau ulama bertelaga, ulama tak bersatu padu, ulama maki hamu, maka masyarakat pening kepala. Bila masyarakat pening kepala, maka masyarakat akan pilih kiblat lain untuk dijadikan idola. Justru tuan-tuan dan sahabat sekalian, doakan kami, dan kebanyakan mereka ni semua tengah buat PhD. Doakan semua daripada mereka ni semua siap PhD. Satu hari nanti insya-Allah pada tahun hadapan, bila kita buat program convention fiqh ummah ini, akan mendapat sambutan yang begitu hebat dan semuanya akan berjaya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power. Alhamdulillah, kita selesai pembentangan daripada Al-Fadhil Ustaz Izhar, dan saya rasakan kalau kita tengok jadual kita tu, ini adalah pembentangan yang terakhir dalam convention fiqh kita. Bagaimana Ustaz Izhar sebut tadi, doakanlah, doakan moga program-program seumpama ini insya-Allah dirancak-rancakkan lagi. Program-program keagamaan seumpama ini diperbanyakkan lagi. Saya tengok iklan ada kat luar sana, kita ada yang terdekat ni program apa, Seri Kandi, bidadari dunia. Alhamdulillah. Tu bidadari boleh hadir tak tu? Tak boleh. Nak jadi penonton, tapi tak apa. Program-program seumpama ni ajaklah yang ada kat sini, daftarlah, hadirlah, ajaklah kawan-kawan. Sekarang ini first step kita. Kalian di sini jadi ejen pula. Jadi ejen untuk meramaikan sahabat-sahabat yang hadir majlis ilmu. Apa sahaja program yang membawa kepada kebaikan, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengeratkan kasih sayang sesama kita, perbanyakkanlah, sokonglah. Kalau ada kekurangan, bagi nasihat, kongsi dan sebagainya. Moga-moga kebaikan kembali kepada Islam. Saya serahkan kepada Musi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira kepada asatizah yang berada di atas sana, di atas kerja yang disampaikan di mana semua ustaz telah dikerjakan. Dan tanpa buang masa lagi, saya menjemput para asatizah untuk bersama dengan asatizah yang lain, dan saya dengan ini kita akan pergi kepada acara yang khas di mana saya ingin menjemput saudara Imran Koyube, pengarah Convention Fiqh Ummah 2012, untuk menyampaikan
hadiah